Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Ini satu lagi kejutan kepada Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Sudah pasti, mana-mana pemimpin kerajaan, mana-mana parti politik yang pernah menjadi kerajaan, pernah memegang jawatan Perdana Menteri dan menteri-menteri di dalam kabinet pernah lalui, yaitu serangan politik terhadap mereka, menjatuhkan kerajaan yang ada. Bercakap tentang menjatuhkan kerajaan, hari ini Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri. Netizen digemparkan dengan berita bahawa kononnya ada pihak daripada pembangkang ingin memujuk Barisan Nasional untuk menyertai mereka untuk menarik sokongan terhadap Anwar Ibrahim. Berkaitan dengan ini, sudah pasti antara ataupun orang tanya, hanya satu saja yang mereka mau tahu. Hanya satu perkara saja, yaitu siapa dalangnya. Identiti dalangnya. Adakah YB, adakah wakil rakyat, ataupun ahli parlimen, ataupun mana-mana pemimpin besar di dalam Perikatan Nasional. Berkaitan dengan ini, dalangnya sudah pasti. Identitinya sudah pasti. Yang saya boleh kongsikan kepada Anda adalah mereka yang mahu menjatuhkan kepimpinan Anwar Ibrahim. Dan terkini, mungkin ada yang bertanya, adakah Mahathir sebagai, kita lihat, bekas Perdana Menteri 2 kali, dan yang tidak mempunyai hubungan yang baik bersama dengan Anwar. Adakah Mahathir menjadi kingmaker ataupun playmaker di dalam perkara ini, di dalam langkah untuk menjatuhkan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim? Ini pengakuan terkini Tun Mahathir berkaitan dengan isu ini. Tun M tak tahu ada usaha tarik BN keluar kerajaan perpaduan. Bekas Perdana Menteri Tun Mahathir memaklumkan tidak tahu menahu tentang usaha membawa keluar BN daripada kerajaan perpaduan. Menurutnya, walaupun berperanan sebagai ketua panel penasihat SG4, tugasnya lebih tertumpu kepada memberi nasihat berkaitan pelaburan. Saya tak tahu, saya cuma penasihat kepada SG4 saja. Kebanyakannya pasal pembangunan, bukan pasal politik, katanya pada sidang akbar selepas majlis pelancaran buku Idealis Syed Hamir Albar. Beliau berkata demikian ketika ditanya tentang dakwaan timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi bahawa ada ahli parlimen pembangkang yang bertemunya dan menawarkan membentuk kerajaan baharu di bawah kerajaan perpaduan. Seterusnya mengangkat individu daripada BN sebagai Perdana Menteri. Nampaknya Zahid Hamidi membuat pengakuan ada ahli parlimen pembangkang yang bertemu dengannya dan ditawarkan BN sebagai kuota untuk menduduki kursi Perdana Menteri. Jelasnya, pelbagai usaha dilakukan pembangkang untuk menjadi kerajaan semula. Beliau bagaimanapun menolak cadangan tersebut kerana tidak mahu mengkhianati kawan. Pengurus PN Muhyiddin Yassin menegaskan bahawa tiada mana-mana pihak dalam gabungan itu diberi mandat untuk berunding dengan BN. Jadi kalau begitu, ahli parlimen tersebut yang berjumpa dengan Zahid Hamidi, adakah beliau ini sedang melakukan gerakan yang Muhyiddin Yassin sendiri tidak tahu? Tuan-tuan dan puan, berkaitan dengan ini, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Pada akhirnya, berita ataupun isu
case skandal rasuah di Sabah yang menjadi perhatian seluruh rakyat Malaysia, terutamanya kepada rakyat di negeri Sabah. Netizen digemparkan dan perkara ini semakin berpanjangan. Adakah dalang sudah ditangkap? Adakah senarai adun yang bocor itu sudah ditangkap? Sekiranya terlibat salah guna kuasa, terlibat salah laku. Sudah pasti rakyat di Sabah ingin mengetahui perkembangan terkini berkaitan dengan skandal rasuah ini. Dan pada akhirnya Tun Mahathir membuat satu kenyataan. Tidak pasti kenyataan bekas Perdana Menteri ini kita perlu setuju ataupun kita perlu bangkam. Kerana menurut Tun Mahathir, pemberi maklumat skandal rasuah Sabah perlu perlindungan. Pemberi maklumat mengenai dakwaan skandal rasuah di Sabah perlu diberikan perlindungan di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010, kata bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, saya tidak setuju dengan kenyataan ini secara pribadi sekiranya pemberi maklumat tersebut juga terlibat dengan skandal rasuah itu. Maksud saya terlibat menjadi antara yang memberi ataupun menerima rasuah. Kenapa perlu diberikan perlindungan kepada mana-mana pihak yang terlibat dengan rasuah? Kalau pemberi maklumat itu terlibat dengan pemberian ataupun menerima rasuah, adakah beliau yang akan diberikan perlindungan sesuai dengan kenyataan Tun Mahathir ini? Adakah beliau akan dilindungi dan juga beliau yang pernah terlibat dengan rasuah itu seolah-olah tiada apa yang berlaku? Kalau ini benar, hancurlah negara kita kerana perasuah-perasuah ini dilindungi. Jadi tak pasti kenyataan Tun Mahathir ini apa maksud sebenar, tapi inilah kenyataan daripada Tun Mahathir. Pemberi maklumat mesti diberi perlindungan. Kalau tidak, mereka tidak akan beri maklumat. Saya tak ikuti laporan berkenaan isu itu. Tapi mana-mana pemberi maklumat mesti dilindungi, jika tidak mereka tidak akan beri maklumat. Pemberi maklumat itu yang juga seorang ahli perniagaan sebelum ini menuntut diberi kekebalan dari segi undang-undang sebagai pertukaran mendedahkan skandal yang mengundang perhatian ramai itu. Selain rakaman video, dia mendakwa memiliki dokumen dan maklumat yang membuktikan dia telah memberi rasuah sejumlah adun untuk menyokong permohonannya dalam mendapatkan projek penerokaan mineral. Jadi beliau ini telah memberi rasuah sejumlah adun. Kenapa pula beliau perlu dilindungi? Rakyat Sabah pasti juga berfikiran seperti apa yang saya cakap. Sebelum ini, PM Anwar Ibrahim menolak permohonan kekebalan tersebut dengan menyatakan pemberi rasuah juga perlu disiasat. Jadi, jika ada maklumat yang samar-samar termasuk adakah individu pemberi maklumat itu turut terbabit dalam rasuah, ia perlu diteliti dan disiasat. Jadi adakah kenyataan Tun Mahathir ini sebenarnya mentalitinya sebagai bukan Perdana Menteri, sedangkan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang mempunyai mentaliti untuk tidak melindungi perasuah. Jadi kenapa Tun Mahathir membuat kenyataan begini? Adakah Tun Mahathir melindungi perasuah tersebut? Nah, itu menjadi persoalannya. Ataupun ini menjadi penyebab kenapa sampai hari ini Tun Mahathir tidak mampu untuk tumbangkan Anwar Ibrahim. Ramai yang kata Mahathir dah kritikal dalam keadaan politiknya kerana tidak memegang jawatan menteri, ahli parlimen ataupun hanya memegang jawatan SG4, penasihat SG4. Jadi nak kalahkan Anwar Ibrahim jauh sekali. Ramai penyokong-penyokong peminat politik berkata
Tun Mahathir tidak lagi layak untuk menjadi Perdana Menteri, perlu rehat saja. Apa komen Anda?